So, trigonometri adalah satu topik yang luas, menarik dan mengelirukan pada masa yang sama. So, dalam video ni cikgu nak buat apa? Cikgu nak tunjuk kamu cara ataupun teknik untuk mendapatkan 4 sudut yang berbeza untuk satu jawapan. Hi guys, welcome back. Kalau kamu first time di sini, nama saya adalah Mr. Shankar dan saya adalah seorang cikgu matematik. So video ni saya consider sangat penting untuk pelajar SPM. Kenapa? Sebab kalau kamu nak score dalam topik trigonometri, benda ni kamu mesti kena tahu. Kalau kamu nak dapat markah yang tinggi dalam topik trigonometri, make sure you watch the whole video. So pelajar yang sudah belajar trigonometri, kamu maybe dah tahu ada 4 jenis sudut yang boleh berikan jawapan yang sama, dan ramai pelajar keliru macam mana nak dapatkan 4 jenis sudut ni, or how they works, macam mana benda ni berfungsi. They don't understand. So I always think, kenapa pelajar selalu keliru dengan benda yang simple macam ni? So I thought I can do a video dan boleh bantu kamu untuk memahami benda ni dengan lebih mudah dan boleh score markah penuh dalam SPM kamu. Untuk memudahkan pemahaman kamu, saya telah bahagikan video ni kepada 4 bahagian. Yang pertama adalah memahami sukuan ataupun kita panggil sebagai kuadran dalam bahasa Inggeris. Yang kedua, mencari sudut dalam setiap sukuan. Yang ketiga, menentukan nilai positif atau negatif bagi jawapan yang kamu dapat. Dan yang keempat, jenis soalan yang boleh keluar dalam SPM tahun ini. Yes, soalan SPM. So cikgu telah letak timestamp di description di bawah. So kalau kamu nak tengok mana-mana bahagian yang tertentu, kamu boleh skip pergi tengok bahagian itu. So guys, sebelum kita mulakan bahagian pertama dalam video ni, I just want to share with you, I baru saja telah buat satu video tentang pengiraan cukai pendapatan, dan saya telah gunakan pendapatan menteri di negara kita untuk mengira cukai pendapatan mereka. So it will be a very good exercise untuk kamu, latihan untuk kamu untuk pengiraan cukai pendapatan. Check that out. Saya telah letak link dekat atas ni, and it's also in the description. So selepas tengok video ni, kamu boleh rujuk kepada video cukai cikgu. So sekarang jom kita tengok bahagian pertama video ini. So untuk memahami konsep ini dengan detail, number 1, kamu kena tahu tentang sukuan ataupun kita panggil sebagai kuadran. Kalau kamu tengok dalam Cartesian plane ataupun satah kartes, kita ada paksi X dan paksi Y. Paksi X dan paksi Y ni akan membahagikan satah kepada 4 bahagian, iaitu sukuan pertama, sukuan kedua, ketiga dan juga keempat. Ini adalah tetap dan dia tidak berubah. That means kalau sukuan 1, dia sentiasa sukuan 1, sukuan 2, sukuan 3 dan sukuan 4. Dia tak akan ubah tempat bila-bila masa ini. Always like anti-clockwise, mengikut arah lawan jam. 1, 2, 3 dan 4. Antara 4 sukuan ni, yang paling penting adalah sukuan pertama, which is quadrant 1, first quadrant. Sebab apa? Sebab setiap sudut yang diukur dalam kuadran pertama akan menentukan sudut yang kita ukur di setiap kuadran ataupun sukuan yang lain. So kalau dalam mana-mana soalan mereka bagi kamu gambar, dan kamu tahu itu adalah sukuan pertama, but how if kalau mereka tak bagi kamu apa-apa gambar? So there is always a tips. Kamu kena faham, setiap sudut yang ada dalam sukuan pertama adalah sudut di antara 0 hingga 90 darjah. Kalau mereka bagi kamu mana-mana sudut yang kurang daripada 90, dan itu adalah sudut yang ada di sukuan pertama. So cara mereka labelkan sudut dalam sukuan pertama adalah very simple. Mereka akan buat satu garis daripada pusat, iaitu 0 sampai ke naik mana-mana saja, and sudutnya diukur daripada paksi X naik ke atas sampai menyentuh garis yang kamu lukis tadi. So itu adalah sudut yang ada di sukuan pertama. And ingat, konsepnya penting, sudutnya diukur daripada paksi X. Ada pelajar dia pergi salah ukur daripada paksi Y. Sorry guys, you kena ukur sudutnya daripada paksi X. So itulah basic tentang sukuan. There is nothing much. Kamu kena tahu 1, 2, 3, 4, dan later bila kita belajar konsep yang lain, kamu akan kaitkan dengan sukuan-sukuan ini. So yang kedua, kamu kena cari sudut. Langkah ni sangat-sangat senang kalau kamu ikut 2 syarat yang saya bagi kamu. Yang pertama, lukis garis. Lukis garis ni senang, tapi kamu tak boleh lukis garis sesuka hati kamu. Garis yang kamu lukis ni mesti ada sudut yang sama seperti dalam kuadran 1 diukur daripada paksi X. So untuk memudahkan pemahaman kamu, kita akan tengok satu contoh ni dan kamu akan faham. Katakan cikgu ada satu garis di kuadran pertama dan sudutnya adalah 30 darjah. Dan ingat, sudut ni diukur daripada paksi X naik ke atas. Ini adalah paksi X. Paksi X naik ke atas 30 darjah. So kalau kita nak lukis garis, kena ikut sama seperti di kuadran yang pertama. Maksudnya, kalau saya lukis satu garis di kuadran kedua, garis ni mestilah dapat sudut yang 30 darjah daripada paksi X. This is the base. Kamu kena lukis 30 darjah daripada paksi X. Itu cara kamu kena lukis garis. Kamu tak boleh saja lukis garis yang kamu nak. Dan ingat, kalau saya nak lukis garis di sukuan yang ketiga pula sekarang, iaitu di kawasan sini, saya kena pastikan
garis yang saya lukis itu mestilah 30 darjah dan ianya 30 darjah diukur dari paksi mana? Dari paksi X. So dia mesti 30 darjah dari paksi X, sama seperti dalam kuadran apa? Pertama, 30 darjah. Tapi dia dari paksi X. Ramai pelajar buat kesilapan ini. Apa mereka buat? Mereka ukur sudut yang salah daripada paksi Y. That's very wrong. Kamu kena ukur sudut hanya daripada paksi X sahaja. Let's say saya lukis satu lagi garis di kuadran yang keempat. Saya buat garis ini dan sudut saya mestilah 30 darjah daripada paksi X. So kamu kena hafal benda ni. This is very important. Garis yang kamu lukis, sudut dia mesti sama, diukur daripada paksi X, sama seperti kuadran pertama kamu. So langkah pertama, lukis garis settle. Sekarang langkah kedua pula. Apa tu langkah kedua? Kita kena ukur sudut dia. Walaupun kita lukis garis ikut sudut yang sama daripada kuadran pertama, cara kita mengukur sudut bukan seperti itu. Kita kena ukur sudut daripada kuadran pertama. Setiap garis yang kita buat, kita kena ukur sudut daripada kuadran pertama. Untuk memudahkan pemahaman kamu, so let's say saya lukis satu sudut dalam kuadran pertama dan sudut ni adalah 40 darjah katakan. Alright, kalau kamu lihat betul-betul, sudut ini memang diukur daripada paksi X dan ianya adalah 40 darjah. Kalau saya nak cari nilai daripada kuadran yang lain, sudut yang lain yang boleh memberikan jawapan yang sama dengan 40 darjah ini bila saya masuk dalam kalkulator. So macam mana saya nak buat? Langkah pertama cuba kata lukis garis. Sama seperti yang kita buat dalam kuadran pertama. Let's say saya nak cari sudut dalam kuadran kedua ni berapakah nilainya. So apa yang saya kena buat? Saya just kena lukis garis yang sama seperti kuadran pertama dan saya kena pastikan sudutnya daripada paksi X adalah 40 darjah. Exactly same dengan apa yang kita dapat di kuadran pertama. But sudutnya bukan 40 darjah. Kalau 40 darjah, mana-mana kita lukis pun kita akan kata 40 darjah. That's not the way. But macam mana nak ukur sudut dia? Biar cikgu ajar kamu. So untuk memahami dengan lebih detail, saya padam sudut yang ada di kuadran pertama ini sekarang. Now, macam mana nak ukur sudut? Very simple. Sudutnya diukur daripada paksi X di kuadran pertama. Letak saja pensel kamu seperti yang cikgu letak sekarang. Kamu bergerak arah lawan jam sampai kamu sentuh garis yang kamu lukis tadi. Kalau kamu lihat, sudut yang saya bentukkan di sini, inilah sudut yang kita tengah cari. That's the angle yang kita nak jawapannya. So macam mana nak cari sudutnya? Very simple. Kan kamu tahu ini adalah garis lurus. Satu garis lurus ada 180 darjah total. So kalau dekat sini adalah 40, yang sudut baki di sini mestilah berapa? 140 darjah. Maka sudut 40 darjah yang kamu buat tadi di kuadran pertama dan 140 darjah akan dapat nilai yang sama apabila kamu gunakan benda ni dalam nilai trigonometri yang sama. Maksudnya kalau kamu cari sin 40, jawapan yang kamu dapat, dan sin 140, jawapan yang kamu dapat mestilah sama. Let's say sekarang saya nak cari benda yang sama daripada kuadran ketiga. So dalam kuadran ketiga, sudut apa yang dapat jawapan sama seperti dua number ini? Very simple guys. Follow cikgu punya step. Step pertama, kita kena lukis garis. Selepas itu kita ukur garis dia daripada paksi X dan dia mesti dapat berapa darjah? 40 darjah. Perhatikan, ini adalah paksi X. Daripada paksi X kita dapat 40 darjah. Now, apa itu langkah kedua? Very simple, kita kena ukur sudut. So, let's padam benda ni dulu dan kita akan tengok macam mana nak ukur sudut daripada paksi X kuadran pertama ikut arah lawan jam dan sampai kena garis yang kita lukis tadi. So inilah garis yang kita lukis. So kita kena buat sudut sampai kita kena garis yang kita lukis. So macam mana kita nak cari sudut tu? Guys, it's the same thing. Kan garis lurus, berapa sudut dia? 180 darjah. Kalau nak pergi sentuh garis ini, turun lagi 40 darjah. So 180 tambah dengan 40, kamu akan dapat 220 darjah. Maka nilai 40 darjah, 140 darjah, 220 darjah akan berikan kamu nilai yang sama. Okey, kita tinggal satu saja kuadran lagi. Let's also find the angle dalam kuadran yang keempat. Berapakah sudutnya? Very simple guys. Just draw another straight line dan pastikan sudutnya adalah 40 darjah daripada paksi X. 40 darjah ni kita ambil daripada sukuan pertama tadi ya. Now, let's erase benda ni. Jom kita padam sudut yang ada di kuadran ketiga. Sekarang jom kita ukur sudut daripada paksi X kuadran pertama ikut
ikut arah lawan jam sampai garis yang kita lukis tadi. So inilah sudut yang kita nak. Cikgu, macam mana nak cari sudut ni cikgu? Guys, very simple. Satu bulatan kan ada 360 darjah. Tapi kita tak buat satu bulatan. Kita hanya stop sampai sini. Di balance dekat sini kita ada berapa? 40 darjah. So kalau satu bulatan 360 darjah, di sini dah ada 40 darjah. Baki di sini mestilah 300 berapa? 20 darjah. Maka itulah sudut yang keempat kamu dapat, 320 darjah. Alright. So kalau kamu ambil kalkulator, kamu tekan sin 40, sin 140, sin 220, sin 320, kamu akan dapat number yang sama. Itulah cara kamu boleh cari sudut berbeza yang boleh berikan number yang sama. Alright. So pelajar sekarang dah tahu macam mana nak cari sudut yang boleh berikan nilai yang sama. But there is one important step dekat sini. Step yang ketiga, iaitu kita kena labelkan jawapan kita tu positif atau negatif. Sebab daripada 4 sudut yang kita dapat, 2 akan dapat positif, 2 akan dapat negatif. So macam mana kita nak dapatkan nilai positif negatif? Itulah apa yang kita nak lihat sekarang, and it's very easy. So kita tengok pada kuadran kita dan cikgu terangkan macam mana kita dapat benda tu. So kalau pelajar lihat kuadran ni dengan betul-betul, setiap kuadran ada nilai sudutnya tersendiri. Maksudnya kuadran pertama ni ada sudut daripada 0 darjah hingga 90 darjah. Kuadran kedua pula 90 hingga 180 darjah. Kuadran ketiga 180 hingga 270 darjah. Dan kuadran keempat sudut 270 hingga 360 darjah. So kita ada 4 kuadran dengan nilai-nilai sudut yang berbeza. So dalam kuadran pertama, dia gunakan konsep all. So itu bermaksud guys, mana-mana sudut yang kamu ambil daripada kuadran pertama. So apa maksud daripada kuadran pertama? Maksudnya kalau kamu ambil sudut daripada 0 hingga 90 darjah daripada kuadran pertama, semua simbol trigonometri yang kamu gunakan, iaitu kamu ambil sin ke, cos ke, tangent ke, mana-mana simbol yang kamu ambil, kamu akan dapat jawapan yang positif. Itu maksud dia. So kalau kamu gunakan, let's say kita ambil satu sudut 70 darjah. 70 darjah ni daripada kuadran pertama sebab dia ada di antara 0 hingga 90 darjah. So kalau saya ambil sin 70 ataupun cos 70 ataupun tangent 70, saya akan dapat jawapan yang positif. Itu maksud dia. Itu adalah maksud dia. So mana-mana sudut dalam kuadran pertama kamu gunakan sin, cos, tangent, kamu akan dapat jawapan yang positif. Di mana dalam kuadran kedua pula, so mana-mana sudut yang ada antara 90 hingga 180, contoh 120 darjah, dia terletak dalam kuadran yang kedua. So untuk kuadran yang kedua, hanya sin yang akan dapat positif. So kuadran pertama all, kuadran kedua hanya sin yang dapat positif. Di mana kalau kamu gunakan sudut 120 darjah yang saya cakap tadi, untuk sin kamu dapat positif, tapi untuk cos dan tangent kamu akan dapat jawapan yang negatif. Di kuadran ketiga pula, iaitu sudut antara 180 hingga 270 darjah, mana-mana sudut kamu ambil, kamu masuk dalam kalkulator, kamu masuk sin, cos, tangent, antara tiga ni yang mana akan dapat positif. So formulanya dia kata first quadrant all, second quadrant sin, third quadrant adalah tangent. Maksudnya mana-mana sudut kamu ambil daripada kuadran yang ketiga, gunakan simbol tangent untuk benda tu, kamu akan dapat jawapan positif. Di mana cos dan sin kamu akan dapat negatif. Di mana di kuadran 4 pula, cos yang akan jadi positif, sin dan tangent akan jadi negatif. So guys, summary, ringkaskan semua benda ni. Kuadran pertama adalah all, kuadran kedua adalah sin, kuadran ketiga adalah tangent, dan kuadran keempat adalah cos. So kalau kamu rasa cikgu benda ni macam mana saya nak hafal all, sin, tangent, cos, macam mana saya nak hafal, susah sikit, just gunakan akronim guys. You guys can hafal benda ni dengan menggunakan kata pertama. So it's something like kamu boleh hafal add sugar to coffee, di mana A adalah untuk all, sugar S untuk sin, T2 untuk tangent, dan C coffee untuk cos. Kamu boleh hafal seperti itu. There's a lot of acronym yang kamu boleh gunakan. Add sugar to coffee. All science teachers crazy. Aku suka tengok kartun. Adik saya tak comel. Aladdin suka terbang kapet. Aku sepak tak cun. Guys, benda-benda macam ni, it's your creativity. You can use any acronym yang kamu nak. So itulah cara kita nak cari sudut yang sama. Alright, next up kita tengok satu contoh soalan SPM yang boleh keluar. So guys, ini adalah contoh soalan SPM yang boleh keluar. So jom kita lihat soalan ini dengan betul. Saya tahu kamu nampak soalan ni, cikgu apa benda ni berbeza dengan apa yang kita belajar. Guys, I will relate it very simple.
simple. Dengar betul-betul. So dia kata diberi bahawa tangent X adalah 1.428. So ini adalah maklumat penting. So kalau boleh highlightkan dulu maklumat yang penting ini. Alright, tangent X adalah 1.428 dan X adalah di antara 90 hingga 270 darjah. So dia kata X tu di antara 90 darjah hingga 270 darjah. Right, dua maklumat yang penting. So dia suruh awak cari nilai apa? X. So this is where apa yang cikgu ajar tadi comes in, but additional 1 or 2 steps yang kamu kena buat. So langkah pertama yang kamu kena buat adalah, so di sini maklumat pertama yang mereka kata adalah tangent X. Tangent X adalah sama dengan 1.428. So inilah maklumat yang mereka bagi. So first step kita kena buat apa? Kita kena cari nilai X. X ini sebenarnya berapa? So dia kata tangent dan tekan X tu kamu akan dapat 1.428. So kita nak cari nilai X tu berapa? So untuk cari nilai X, kita akan buat apa? Kita akan kata X ni adalah sama dengan, kita akan pindah tangent bawah sebelah sana. Sama seperti persamaan yang lain. So apabila tangent bawah sebelah sana, dia akan jadi shift tangent kita panggil. Alright, tangent dia akan ada simbol negatif 1 dekat sini dan dia akan jadi 1.428. So inilah apa yang kita buat apabila kita pindah tangent pergi bawah sebelah sana. So cikgu macam mana nak cari jawapan ni? Gunakan calculator. You guys will have calculator. Bila kamu tekan shift tangent dalam kalkulator, kamu akan jumpa benda ni keluar dan kamu masukkan saja 1.428 dalam kalkulator, kamu akan dapat jawapan 54.997. Itu adalah sudut sebenarnya. So kalau kita bundarkan, dia akan jadi nilai X ni adalah sebenarnya 55 darjah. So that's sudut X. Alright, so kita sudah dapat sudut X, guys. Inilah permulaan konsep yang kita belajar tadi. So tadi apa yang kita telah belajar adalah sudut yang ada di kuadran pertama tu sangat-sangat penting. So kalau kamu lihat dekat sini, apa yang kita dapat ni adalah 55 darjah dan ini adalah sudut di kuadran pertama. Ini bermaksud kalau kita ada paksi X dan juga paksi Y, kalau kamu lukis 55 darjah dalam kuadran pertama, kamu akan dapat garis seperti ini dan sudutnya adalah 55 darjah. Inilah maksud nilai X yang kita dapat sekarang ni. Alright, kalau kita nak cari nilai yang sama dengan 55 darjah dalam kuadran kedua, apa yang kita akan buat? So kita kena lukis garis. Garis yang kita lukis tu penting sebab garis yang kita lukis tu mestilah mempunyai 55 darjah sama seperti kuadran pertama diukur daripada paksi X. So kalau kita dapat 55 darjah seperti yang cikgu buat sekarang ni, apakah sudut dia yang sebenar? Jom kita kira sudut yang sebenar daripada paksi X. So kita akan ukur sudut daripada paksi X pergi sampai sentuh garis itu. So berapakah sudutnya? Guys, kamu tahu ini adalah 180 darjah. Maka 180 darjah, kalau kita tolak 55 darjah, kita akan dapat jawapan 125 darjah. So itulah sudut yang kita akan dapat dekat sini. Maka itu adalah satu sudut yang sama dengan 55 darjah tadi. So ini bermaksud cikgu akan dapat 55 darjah, 125 darjah daripada kuadran kedua. Bagaimana pula dengan kuadran ketiga? Berapa sudut yang ada di kuadran ketiga? Alright, so let's do satu lagi garis di kuadran ketiga dan kita cari sudutnya. So kita akan padam semua nilai-nilai yang tadi kita buat. Kita just buat satu garis di kuadran ketiga pula. So let's say ini adalah garis di kuadran ketiga. Kuadran ketiga yang kita lukis pun mesti mempunyai berapa darjah? 55 darjah dari paksi X, sama seperti di kuadran pertama. Sekarang kalau kita nak ukur sudut dia, kita kena mula daripada kuadran pertama, ikut arah lawan jam, pergi sampai garis yang menyentuh garis yang kita lukis tadi. Am I right? So that's the sudut, right? So kalau itu adalah sudut kamu, berapakah sudutnya? Kamu tahu separuh garis ni adalah 180 darjah dan kalau kamu tambah lagi dengan 55 darjah, berapa yang kamu akan dapat? Kamu akan dapat 235 darjah. Yes, 235 darjah. Dari sini sampai ke sini 235 darjah. Maka itulah sudut yang kita tengah cari. So, boleh tak kita cari sudut di kuadran keempat? Boleh juga. Konsepnya sama. Tetapi saya tak nak buat benda tu. You guys know why? Cuba kita lihat balik soalan dengan betul-betul. Mereka kata nilai X yang kita nak cari ni mestilah ada di antara 90 hingga 270 darjah. Iaitu daripada 90 hingga 270
70 darjah. So cikgu telah cari sudut yang ada dekat sini dan cikgu telah cari sudut yang ada dekat sini. Dua-dua tempat cikgu telah cari sudutnya, iaitu 125 dan 235 darjah. Sudah habis ke? Belum lagi. Kamu ada satu lagi step yang kamu tinggal seperti yang cikgu kata. Apakah tanda untuk dua simbol ini? So maksudnya, kalau kamu gunakan nilai trigonometri tangent seperti yang mereka bagi dalam soalan ini, kamu boleh dapat dua jawapan positif dan dua jawapan negatif. Kamu dah tahu benda ni. So, kamu kena tahu nilai tangent dekat sini adalah positif atau negatif sebab kita ambil sudut dua-dua ni daripada kuadran kedua dan juga kuadran ketiga. Tetapi kamu kena faham, jawapan yang mereka kata tadi, nilai X ni kamu dapat jawapan 1.482, iaitu jawapan yang positif. So kalau kamu masuk 125, kamu dapat positif ataupun negatif. Kamu dapat 235, dapat positif atau negatif. Kamu kena tahu. So mengikut formula kita, add sugar to coffee, cikgu dapati kuadran ketiga nilai tangent akan jadi positif. Di mana kuadran kedua hanya sin yang positif tangent akan jadi negatif. So jawapan X yang saya tengah cari adalah jawapan yang ada di kuadran ketiga, iaitu 235 darjah. So nilai X saya adalah X adalah sama dengan 235 darjah. Kalau kamu nak semak benda ni, kamu cuba tekan dalam kalkulator tangent 235 darjah dan kamu akan dapat jawapan positif 1.428. So jawapan yang sama seperti yang mereka telah bagi dalam soalan. So itulah cara kita selesaikan soalan yang boleh keluar dalam SPM. So guys, kamu nampak tak soalan tadi? Itulah jenis soalan yang boleh keluar dalam SPM kamu untuk topik trigonometri ni dalam kertas 2. Dia boleh keluar benda ni. So you guys have to be very clear. So I didn't do much examples but I want to keep this video short. So kalau kamu nak dapatkan semua konten untuk trigonometry, like from A to Z tentang dia punya graph, all that stuff, you guys can always check out my online courses di jombelajar.com.my, and all the link untuk semua online course yang ada sekarang ni ada dalam description di bawah. Kamu boleh check out benda-benda tu. Last but not least guys, kalau kamu first time dekat sini, jangan lupa untuk tekan subscribe button, support cikgu punya channel ni so that saya boleh buat banyak lagi konten untuk kamu. And jangan setakat subscribe saja, tekan like button, share dengan kawan-kawan kamu dan tekan notification bell. So setiap kali bila cikgu buat konten, kamu akan dapat notification and kamu boleh terus tengok konten cikgu. So kalau ada konten lagi yang kamu nak daripada cikgu, if you want something yang saya nak buat video, so let me know in the comment sections and I will definitely buat video-video itu untuk kamu. So that's it untuk video ini. Please check out jombelajar.com.my untuk semua online kelas saya and I will see you in the next video. Thank you. Bye-bye.